Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dari daerah Tutong. Seperti biasa, audio kami juga akan bawakan beberapa info semasa dan juga pengisian bahan visual untuk edisi hari ini. Alhamdulillah, keadaan cuaca di sekitar Pekan Tutong pagi ini dalam keadaan mengizinkan, dalam keadaan cerah, dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang diatur untuk berlangsung pada hari ini diadakan berjalan dengan lancar. Baik, kita akan kongsikan hari ini ada dua acara diadakan, iaitu bertempat di Dewan Sekolah Rendah Datuk Pemancar Saging Ukong Tutong diadakan majlis penyampaian anugerah pelajar cemerlang bagi Sekolah Rendah Datuk Pemancar Saging Ukong Kluster 5 yang akan bermula pada pagi ini dan seterusnya juga hari ini akan diteruskan lagi program kemahiran diri keusahawanan pertanian anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dan aktiviti ini akan berakhir pada 29 November 2023. Baik, itu antara dua kegiatan yang berlangsung di daerah Tutong hari ini dan seterusnya kita beralih dulu menyaksikan bahan visual yang kami sediakan dari daerah Tutong. Mungkin tidak ramai yang mengenali buah yang berbentuk bujur dan berwarna kelabu kecoklatan ini. Jika dilihat sekilas pandang, ia seakan-akan buah mambangan, namun mempunyai saiz yang lebih besar berbanding mambangan. Dan inilah buah yang dikenali sebagai buah kepayang. Buah kepayang atau juga disebut buah pangi, keluak atau payang mempunyai ketinggian pokok yang boleh mencecah lebih dari 25 meter. Tumbuhan yang saintifiknya dikenali sebagai Pencem Idol, dikategorikan sebagai buah-buahan nadir dan tergolong dari keluarga Acariaceae. Baik, Alhamdulillah ada penonton. Ada juga sudah dijumpai satu buah kepayang. Buah kepayang dan kami di sini juga sebenarnya mencari pohon kepayang dan Kak Fatimah lebih mengetahuilah gimana untuk mencari ni pohon kepayangan ni biasanya. Artinya di mana ada buahnya gugur itu ada pohonnya tu. Jadi berdekatan lah tu. Berdekatan. Jadi sebenarnya macam mana kan mengetahui kalau saya lihat di kawasan perkebunan ni macam-macam jenis pokok ada. Jadi macam mana usul pokok pokoknya buah kepayang itu senang saja. Letaknya anuan, jumpanya cuma ni. Kita lihat saja di atas satu. Artinya kalau mana yang kan sama buahnya tu, ya sudah tu. Kepayangan ni di dalamnya badannya seakan-akan membangan, pelang seakan sama bambangan, tapi di dalamnya ia macam nampak macam batu-batu, macam buah yang keras. Ada satu buah lagi di dalam. Ada lagi buah di dalamnya. Ada lagi buah di dalam. Yang mana nanti kita ni akan cuba membukanya untuk melihat bagaimana isi buah kepayangan ni. Tapi namun sebelum itu kita ni kan memutik dulu buah-buah yang ada sudah berguguran berdekatan dengan pohonnya. Buah kepayang yang telah gugur dari pohonnya menandakan buah tersebut telah masak dan matang. Dan jika dibiarkan terlalu lama, kulit buah akan menjadi licin atau lembut, yang mana ia mudah dibuka. Di bahagian dalam buah, terdapatnya biji buah kepayang yang diliputi selaput putih dan berminyak. Setiap buah mempunyai kira-kira 6 hingga 8 atau lebih biji di dalamnya mengikut pada saiz buah. Biji inilah yang digunakan dalam masakan. Andangnya kah bau buah ni masam? Endangnya tu. Pas saya isinya di dalam itu buruk sudah kan. Tapi tidak apa-apa, pasalnya bukan itu yang kita ni gunanya yang ada biji di dalam itu saja. Jadi macam mana ni? Kalau sekiranya dijuluk sendiri, pohonnya tu dapat ke ataupun bila masak boleh jatuh? Tidak perlu dijuluk, pasalnya ia memang jatuh tu. Baik. Ini pun sudah kita ni dapat boleh dikatakan banyaknya. Panuh satu guni beras. Dan untuk selanjutnya pula akan ditunjukkan bagaimana cara dimasaknya buahnya
memasak. Yang mana kelihatan buahnya tu tadi yang seperti ditunjukkan sebentar tadi macam seakan-akan biji. Dan ia punya struktur ataupun struktur luaran buah tu ia keras. Jadi kita akan melihat bagaimana cara untuk mengolahkan buah ini. Bagus. Haruslah diambil perhatian, buah kepayang merupakan antara spesies yang dikenali sebagai pokok beracun. Oleh itu, ia tidak boleh dimakan mentah-mentah kerana akan memberikan kemudaratan pada kesihatan jika dimakan secara terus oleh kerana ia mengandungi bahan hidrogen cyanide yang boleh menjadi keracunan jika diambil dalam jumlah yang besar. Bagaimanapun, jika diproses dengan cara yang betul, ia boleh menjadi makanan yang amat menyelerakan. Ada beberapa cara untuk menghilangkan rasa pahit dan racunnya, antaranya dicuci dan direndam bijinya ke dalam air selama 1 ke 2 jam. Biji yang berwarna putih akan bertukar kehitaman selepas direndam dalam air. Setelah itu, direbus biji buah berkenaan untuk memasak isi serta untuk menghilangkan rasa pahitnya. Sesudah direbus selama sejam atau lebih, ditoskan air rebusannya dan dicuci lagi. Baik, ada penonton, pernahkah ada mendengar peribahasa ataupun perumpamaan ni, iaitu umpama buah kepayang dimakan mabuk dibuang sayang. Jadi bagaimanakah usulnya buah kepayang itu? Anilah ya. Begini tahu usulnya. Kita ni lebih menyebutnya sebagai biji buah kepayang. Ini yang telah pun dimasak. Dimasak secara rebus tak? Direbus selama dalam sejam setengah macam tu. Oh, sejam setengah. Untuk memastikan apa tu? Supaya isi di dalam itu masak. Okey, baik. Jadi sebelum itu kita ni akan mengetupnya ni untuk membuka biji buah kepayangan ni. Dan untuk menunjukkan caranya bagaimana untuk kita ni membuka, lebih baik kakaklah yang menunjukkan macam mana, dan kemudian saya akan cuba membuatinya. Kulit biji buah kepayang agak keras dan oleh itu untuk membuka kulitnya, kami menggunakan penukul daging untuk mendapatkan isi dari biji buah tersebut. Isinya mempunyai struktur yang lembut dan berwarna coklat kehitaman. Sesudah itu dipotong iris isinya dan dipindah ke mangkuk atau bekas untuk dicuci sekali lagi dan direndam semalaman atau beberapa hari pada air yang mengalir bertujuan untuk memastikan isi biji buah tersebut bebas dari racun, getah dan rasa pahit buah dan selamat untuk dimakan. Isi biji buah kepayang yang telah direndam semalaman, kami gunakan untuk membuat budu kepayang. Antara lain bahan yang digunakan adalah seperti air suam yang dituang sedikit ke dalam bekas atau balang kosong. Kemudian garam yang dimasukkan untuk dilaruti pada air suam. Seterusnya dimasukkan beras yang dikisar halus dan digoreng tanpa minyak untuk menambah rasa masam pada budu tersebut. Bahan seterusnya adalah tauge yang dicampur bersama bahan-bahan yang sebelumnya. Untuk menambah kepedasannya, dipotong pula lada padi. Kemudian dimasukkan hirisan kepayang dan air sekali, ditambah lagi air suam. Budu kepayang akan dibiarkan atau diperam semalaman bagi menyebatikan kesemua campuran bahan berkenaan. Kegunaan buah kepayang memang dahulunya banyak digunakan, terutama oleh penduduk pedalaman. Bukan sahaja dalam bidang kulineri, malah pada bidang perubatan dan lain-lain. Kepayang, buah yang unik dan autentik, namun penyediaannya yang rumit memungkinkan sesetengah masyarakat kita ni jarang menggunakan buah hutan tempatan ini lagi. Baik, penonton, alhamdulillah inilah dia hasil budu kepayang yang ditunjuk cara oleh Kak Fatimah sendiri, alhamdulillah, dan ia juga merupakan satu hidangan yang memang kelazimannya bagi masyarakat kita ni menyajikannya. Dan kalau kita lihat ya, untuk menyajikan hidangan daripada kepayangan ni sebenarnya agak rumit. Ia dikatakan agak rumit sebabkan prosesnya tu mengambil masa ataupun time consuming yang mana perlu direndam semalaman, barulah dapat kita ni mengolahkan isi biji kepayang tersebut. Dan saya kira sampai di sini sahaja kita bersama. Mudah-mudahan mereka di luar sana menyaksikan package program dari Daerah Tutong kali ini dapat mempelajari sesuatu daripada buah kepayang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.